Okay, Assalamualaikum, salam Ramadan, selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak bagi warning, kalau korang nampak budak-budak tu korang biar je lah, sebab Abang jadi babysitter hari ni, mak bapak dia orang tak ada, jadi Abang kena jaga anak-anak buah Abang yang kecil-kecil. Jadi hari ni Abang nak bercerita tentang seorang lelaki yang paling sengal. Kalau cakap bodoh teruk sangat. Yang paling sengal, dia adalah seorang Raja Rom. Tapi sepanjang pemerintahan dia 3 tahun tu, macam-macam perkara dia buat. Tapi perkara yang semua pelik-pelik, yang boleh kata sengal-sengal bodoh-bodoh alam. Tapi kalau korang nak tahu mula sampai habis cerita dia, nanti akhir sekali korang mesti gelak. Sure punya. Tonton video Abang sampai habis. Okay, subscribe dulu channel Abang. Jadi memberi motivasi untuk Abang upload video-video yang baru. Nanti Abang boleh cerita kat korang. Lelaki yang Abang maksudkan untuk Abang cerita hari ini adalah bernama Gaius Caesar. Itu nama sebenarnya, tapi ia digelar Caligula. Caligula adalah nama selipar tentera Jepun. Selipar tentera Rom yang ada tali-tali itu. Itu adalah Caligula. Orang dah terlalu menyampah dengan dia sebab sepanjang pemerintahan dia banyak perkara-perkara zalim dia buat. Jadi orang tukar nama dia jadi Caligula. Panggillah nama selipar. Dia dilahirkan pada 31 bulan 8 tahun 12 di Itali. Jadi dia lahir dalam keluarga bangsawan Rom. Pemerintahan dia antara tahun 37 hingga tahun 41. 3 tahun je, tak lama. Tapi sepanjang pemerintahan dia, dia banyak buat benda-benda zalim yang bodoh. Bukan benda zalim yang cerdik, benda zalim yang bodoh. Jadi dia sangat dikenali dan catatan dia tak terlalu banyak. Tapi masa Abang baca catatan dia tentang kisah hidup dia, sengal gila aja ni. Okay, ayahnya bernama Germanicus, maknya bernama Agrippina, atuknya bernama, moyangnya bernama Augustus, dan atuk saudaranya bernama Tiberius. Augustus raja. Lepas tu Augustus turun dekat Tiberius. Tiberius pun raja. Tapi bapa kepada Caligula ni bukan raja. Jadi senang cerita, Caligula ni keluarga diraja lah, keluarga bangsawan. Caligula ni mempunyai 4 orang isteri. Walaupun dalam 3 tahun pemerintahan sempat pula dia kahwin sampai 4 orang isteri. Dan isteri-isterinya ialah Junia, Livia, Lolia dengan Milonia. Macam Lola, Milo nama dia. Orang Rom kan zaman dulu. Nama pelik-pelik. Daripada kecil, sejak dia lahir, Germanicus ni, ayah dia ni selalu sakit. Jadi mak dia Agrippina yang jaga. Tapi satu hari ayah dia meninggal. Jadi mak dia syak, ayah dia meninggal bukan kematian yang biasa. Ayah dia meninggal sebab dibunuh oleh raja waktu tu, Tiberius. Sebab kot dengki sangatlah dengan ayah dia. Itu yang mak dia syak. Disebabkan Raja Tiberius marah, iyalah memanglah orang tu keluarga aku, tapi janganlah tuduh aku sebagai pembunuhnya. Jadi disebabkan Tiberius marah sangat dengan Agrippina ni, dia hantarnya Agrippina jauh keluar bandar, dia biarkan Agrippina mati kelaparan. Adik-beradik Caligula ni ada 3 orang, tapi 2-nya Tiberius bunuh, 2 perempuan, iaitu Neros dengan Dilus. Dia bunuh 2 kakak-kakak dia. Yang ditinggalkan adalah Caligula, iaitu Gaius Caesar tadi. Ditinggalkan, dia bela sebagai cucu angkat. Masa tu Caligula tak tahu dia kakak dia, mak dia dibunuh, kakak-kakak dia dibunuh. Dia tinggallah dengan atuk saudara dia. Tapi dia ni bukanlah tinggal dalam istana. Dia dihantar ke satu kamp tentera dekat Capri, kalau tak silap. Jadi hiduplah dia dalam kamp tentera. Dia macam sedih jugalah hidup dia masa kecil. Tapi bila dia dah besar, dia dah dewasa, dia dah umur 20-an, Tiberius ni mati, mangkat. Jadi dia dinaikkan sebagai raja sebab waktu tu dia yang paling rapat dengan Tiberius, susur darah yang paling rapat. Jadi dia jadilah Raja Rom waktu tu pada tahun 37. Bila dia jadi raja, benda pertama yang dia buat adalah dia korek balik kubur mak dia. Dia ambil abu mak dia, bapak dia dengan abu kakak-kakak dia, diarak ke seluruh Rom. Dia bangga sangat, dia nak tunjukkan yang mak ayah aku akhirnya jadi raja. Itulah Caligula. Jadi hari itu dinamakan Memorial of Agrippina. Itu satu perayaan wajib di Rom yang semua orang diberi cuti, agaknya lah. Di awal pemerintahannya, orang Rom ni suka dengan dia sebab mungkin dia ada rupa kot, lepas tu dia macam
muda, dia banyak tenaga, dia banyak idea. So orang panggil dia dengan nama-nama yang sedap. Sayangku, anak kesayangan, bintang, macam-macam lah nama-nama yang hebat-hebat di awal pemerintahan. Itu abang nak ingatkan, di awal pemerintahan. Lepas tu dia banyak ubah benda-benda yang Tiberius pernah buat, iaitu tentang kesenian. Tiberius ni tak berapa suka sangat kesenian, tapi di zaman Caligula ni dia naikkan kesenian. Ada banyak teater. Lepas tu dia buat kuil, kuil-kuil besar, kuil Apollo, itu je lah yang dicatatkan. Kuil-kuil yang besar, buat-buat teater, tentang struktur pentadbiran kerajaan dia susun balik. Awal-awal baru dapat kuasa, nak nunjuk lah. Itulah Caligula. Tapi orang paling ingat bukan kejayaan dia, bina-bina kuil lah, teater lah. Orang ingat tentang benda-benda yang aneh pada dia. Jom abang ceritakan. Benda aneh yang pertama dia buat ialah dia ada seorang anak perempuan, nama dia Drusilla. Anak perempuan dia dengan salah seorang bini dia, 4 orang tu lah. Yang pelik, dia kahwinkan Drusilla tu. Tapi lepas beberapa tahun kahwin, dia suruh Drusilla bercerai. Lepas tu dia cakap dia nak kahwin dengan Drusilla. Nak kahwin dengan anak sendiri. Satu Rom marah, satu Rom bantah. Lepas tu menteri-menteri tanyalah, orang-orang agama, pendeta-pendeta semua tanyalah, kenapa kau nak kahwin dengan anak sendiri? Pelik kot. Dia boleh jawab apa? Firaun dulu buat, aku nak buat juga. Gitulah jawapan dia. Dia ikut Firaun yang dulu. Sebab dia kata Firaun, Mesir waktu tu memerintah Rom. Dengan kata lain, Rom di bawah pemerintahan Mesir. Jadi dia nak ikut apa yang Firaun buat. Firaun nak kahwin dengan anak sendiri, dia pun nak kahwin dengan anak sendiri juga. Tapi bagusnya Drusilla ni tak nak, sebab dia dah ada suami kan. Dia sayang suami dia. Jadi perkahwinan tu tak jadi. Dan dia rasa macam amat marah, dan dia ada satu kegemaran. Dia kalau marah dia bunuh orang. Raja Rom memang macam tu. Keanehan yang kedua, kisah dia dengan Gemellus. Gemellus ni dikira dua pupu dia, atuk dengan atuk adik-beradik. Gemellus ni satu hari datang ke majlis makan malam. Dia punya majlis makan malam lah. Gemellus ni datang dengan makan ubat batuk, sebab dia batuk kan. Jadi bila dia bau apa yang keluar daripada mulut Gemellus tu, dia rasa macam tak selesa. Dia marah-marah. Lepas tu dia cakap Gemellus tu sebenarnya makan ubat sebab aku dah racun dia. Macam tu. Dituduh Gemellus tu makan ubat sebab dia dah macam Gemellus tu nak protect diri daripada diracun. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia paksa Gemellus untuk bunuh diri. Lepas tu Gemellus ni pula sengal-sengal buah. Dia ikut, dia kata raja adalah segalanya. Dia pergi dekat balcony, dia terjun. Gemellus pelik, Caligula pun pelik. Ini memang keluarga Rom yang pelik lah. Jadi dia bunuh diri nak membuktikan yang dia bukan mulut dia berbau busuk bukan sebab raja, sebab memang dia makan ubat. Dia nak buktikan tu dengan bunuh diri. Tapi disebabkan itu Caligula berasa dia hebat. Dia dah rasa dia mendewa. Dia boleh arahkan orang bunuh. Jadi disebabkan itu dia ada satu kegemaran. Kegemaran dia adalah suruh orang bunuh diri. Banyak peristiwa, banyak kes terjadi dekat pasar, dekat teater. Kalau dia dah menyampah, dia suruh je orang tu bunuh diri. Dia tak nak bunuh, dia tak nak kotorkan tangan dia. Dia suruh orang tu bunuh diri. Lepas tu orang tu ikut lah tu. Satu hari, ini adalah keanehan yang ketiga. Satu hari, dia ajak kawan-kawan dia semua makan malam. Ramai-ramai lah yang sebaya-sebaya dengan dia, muda-muda ni lah, yang dah lebih kurang 30-an ni. Dia ajak kawan dia makan ramai-ramai. Lepas tu kawan-kawan dia pun datang ramai-ramai makan. Lepas tu bila makan tu borak-borak lah kan, berbual-bual. Dan dia tiba-tiba tergelak. Dia tergelak. Lepas tu semua orang pelik. Kenapa tuanku ni tergelak macam sakit je. Lepas tu orang pun gelak lah juga sama kan. Disebabkan raja gelak, dia nak menyokong tanda taat setia. Dia gelak lah sama-sama. Tapi selepas tu ada orang tanya, tuanku, kenapa tuanku tiba-tiba gelak? Korang tahu apa dia jawab? Aku gelak sebab dengan satu arahan, korang semua aku boleh pancung. Senyap satu dewan. Tak bercakap semua orang. Takut punya pasal. Lepas tu dia sambung gelak lagi. Keanehan yang keempat, ada satu hari tu diorang semua meeting dengan menteri-menteri, dengan pembesar-pembesar kan, diorang nak lantik konsul yang baru. Jadi diorang pun berdebat-debat lah, bagi-bagi nama siapakah orang yang paling layak untuk jadi konsul. Jadi
Caligula ni tengok aja menteri-menteri dia berbincang sesama sendiri. Dia tak menyampuk lah. Dia macam, I have to do something. Korang tahu apa dia buat? Dia cadangkan nama. Dan lepas dia cadangkan nama tu, semua orang senyap. Tak ada yang bantah. Malah ramai yang iakan. Betul tuanku, itulah yang paling baik. Korang tahu dia lantik siapa menjadi konsul? Incitius. Lebih kurang lah Incitius atau Incitius. Dia kata dia melantik Incitius sebagai konsul yang baru. Korang mesti pelik kan, siapa Incitius tu? Incitius tu adalah kuda kesayangan dia. Sengal kau pergi lantik kuda jadi konsul, kau dah kenapa? Inilah yang menyebabkan Caligula ni betul-betul famous sampai digelarkan nama dia Gymnius Caesar jadi Caligula, jadi nama selipar sebab otak dia agak-agak selipar sikit. Itu keanehan yang keempat. Aneh tak aneh kan? Lantik kuda jadi konsul. Jadi semua orang pun senyap mengiyakan. Jadi konsul terbaru di Rom waktu tu adalah seekor kuda. Jadi nak jadikan cerita, dia buat rumah. Bukan kandang dia buat rumah. Dia buat pelayan. Dia hantar pelayan yang ramai untuk kuda dia. Sebab kuda dia kan dia jadi konsul yang baru. Jadi dia buat rumah, tempat tidur. Korang boleh bayangkan kan, istana-istana Rom zaman dulu memang hebat gila kan. Tempat tidur, rumah, orang ramai, pelayan-pelayan hanya melayan kudanya yang bernama Incitius tadi. Sebab konsul. Aneh tak aneh? Keanehan yang kelima. Ada 5. Dia ada 6 keanehan. Yang kelima dan second last. Keanehan yang kelima adalah dia pergi majlis kahwin kawan dia. Ada kawan lelaki dia kahwin lah. Kawan dia waktu-waktu membesar. Memang tak dicatatkan siapa nama dia, tapi cuma diberitahulah dia pergi kerja kahwin kawan dia. Lepas tu perkahwinan tu, iyalah, keluarga bangsawan kan, raja-raja punya kawan. Perkahwinan tu meriah gila lah. Berarak-arak, ada bunga-bunga api. Dia seronok tengok perkahwinan tu. Wah, dia tengok kawan dia di atas singgasana bersanding-sanding. Dia seronok. Korang tahu apa dia buat? Dia pergi kat kawan dia, dia cakap, turunlah, akulah nak jadi pengantin. Lepas tu kawan dia sebab tahu dia ni raja, dia pun turunlah daripada pelamin, daripada singgasana tu. Lepas tu dia naik, duduklah sebelah pengantin perempuan, senyum-senyum. Semua orang gelak. Semua orang pelik. Gila. Tiba-tiba dia datang majlis orang, lepas tu gantikan pengantin lelaki. Atau pengantin lelaki tu konyol-konyol je lah tengok. Bini dia duduk sebelah raja. Lepas tu yang peliknya lagi, lepas habis majlis tu, orang pun bersalam-salam dengan dia, macam dia tu pengantin. Bersalam-salam dengan dia, berpeluk-peluk dengan dia, melayan dia sebagai pengantin. Memang pelik dah. Dah habis majlis kan, dia balik. Lepas tu dia suruh kawan dia, atau kawan dia pun bersama dengan bini dia. Kalau abang lah jadi pengantin lelaki tu, macam, aku tak tahu nak cakap, nak marah raja. Jadi inilah keanehan yang kelima. Aneh tak aneh? Kalau ada yang tak gelak lagi tu, memang kau inhuman sebenarnya. Apa dah gelak-gelak dah baca-baca. Keanehan terakhir, ini yang paling aneh. Ada satu hari tu, matilah seorang pendeta yang menjaga kuil Apollo waktu tu. Jadi pendeta tu mati. Jadi satu negara lah bersedih lah di atas kematian pendeta. Yalah, macam kita lah, orang Islam, imam mati kan sedih lah. Orang-orang alim yang membawa keberkatan kepada negara kan. Jadi satu hari dia punya pendeta paling besar mati. Jadi semua orang sedih. Bila semua orang sedih, semua orang macam, tak adalah pengganti lagi. Kita punya negara ni dah tak ada keberkatan lagi lah katanya. Macam tu. Tapi bila Caligula dengar rakyat-rakyat dia sedih, dia tak nak rakyat dia sedih. Dia nak rakyat dia gembira. So dia lantiklah pendeta yang baru atau ketua pada yang baru. Korang mesti bertambah pelik. Siapa yang dia lantik? Korang tahu tak siapa? Dia lantik kuda yang jadi konsul tadi jadi pendeta atau padri. Lantik kuda jadi ketua padri. Korang rasa? Itu abang cakap. Jadi dia pada mula pemerintahan sampai habis pemerintahan memang pelik-pelik. Walaupun ada banyak kepelikan, tapi ini adalah 6 kepelikan yang dicatatkan tentang Caligula.
Yang terakhir adalah melantik kuda menjadi ketua padri. Yang lain-lain yang belakang tu mengaminkanlah aja apa yang padri tu apa yang kuda tu berdoa. Kalau kuda tu doanya amin. Itu yang terjadi dekat Rom. Pada 28 hari bulan 1 tahun 41, akhirnya Caligula ataupun Gaius Caesar ni meninggal. Dia meninggal sebabkan kanser. Dia sebenarnya thyroid, lepas tu dia bertukar jadi kanser, jadi teruk lah. Jadi di akhir-akhir hidup dia tu dia sangat kurus, dia sangat pucat, dan dia tak berselera makan, dan dia banyak tidur, dan akhirnya dia meninggal. Dan dia dikebumikan di Palatin, iaitu di satu daerah di Itali, Rom lah. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Harap-harap korang terhibur. Ini bukan cerita seram. Selama ni abang cerita-cerita seram, cerita pembunuhan lah, cerita tentang Dracula perempuan lah, cerita raya lah. Ini cerita yang kelakar-kelakar. Masa abang baca cerita ni pun abang gelak-gelak juga. Tak sangka dalam sejarah Rom ada juga yang sengal-sengal buah. Okey, sehingga jumpa lagi. Jangan lupa buka sahur. Kita tinggal 5 hari lagi untuk berpuasa. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Sebelum tu, untuk sebelum raya, abang nak buat video tentang 10 makanan yang orang paling makan, orang paling cari di bulan Syawal, di pertama Syawal. Nantikan video abang yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.